Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 53. Muka surat 53, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 53, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sayyiduna Khidir dan lainnya. Sayyiduna Khidir dan lain-lain, setengah daripada anbiya. Sayyiduna Khidir, Khidir, Khadir, kha tu bagi atas, bagi bawah, Khadir ataupun Khidir. Sayyiduna Khidir dan lain-lain, setengah daripada anbiya. Lain-lain ni di hadapan Khalid bin Sinan, dia akan cerita di hadapan. Hanzalah bin Safwan, dia akan cerita di hadapan. Dan setengah daripada anbiya, setengah daripada nabi-nabi. Sayyiduna Khidir alaihi salam. Sayyidina Khidir alaihi salam adalah setengah daripada anbiya, setengah daripada nabi-nabi. Yang mana Khidir ini nabi, bukan rasul. Khidir adalah nabi, bukan rasul. Bahkan kata setengah, Khidir ni pun bukan nabi. Khidir ni di kalangan awliya illah. Khidir di kalangan awliya illah. Apabila setengah pandangan mengatakan Khidir adalah awliya illah, maka Khidir adalah ketua kepada para awliya. Tapi pandangan yang rajih, pandangan yang kuat dalil menyatakan Khidir adalah setengah daripada para nabi, setengah daripada para anbiya. Cuma dalam Pati Paridah ni dia ayatnya tidak sejelas sebagaimana dalam Faridatul Faraid. Dalam Faridatul Faraid dan setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih. Itu nyata. Dan setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih, pada pandangan ulama yang rajih, yang kuat dalil. Sayyidina Khidir alaihi salam. Dari Sayyidina Khidir alaihi salam ni setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih, pada pandangan ulama yang kuat dalil. Cuma dalam Pati Paridah ni dia hanya sebut dan setengah daripada anbiya Sayyidina Khidir alaihissalam, gitu je. Dalam Faridatul Faraid, di Pati Paridah ini adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Kitab Faridatul Faraid adalah karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi Pati Paridah ini adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Rumusan daripada Haji ni Abdullah Ahmad Al-Fatani yang meninggal pada tahun 1972. Tuan punya
rumusan pati paridah. Pati paridah, kemudian laginya pati musalli. Hak ni ni Haji ni Abdullah bin Ahmad Al-Fatani, meninggal tahun 1972. Ni pati paridah. Jadi pati paridah ni rumusan lah. Rumusan. Kita asalnya kitab Faridatul Faraid. Jadi pati paridah ni dia buat tajuk, begitulah. Dia ada tajuk. Tapi ayat yang lebih jelas dalam kitab Faridatul Faraid. Dan setengah daripada Anbiya pada kaul yang rajih Sayyidina Khidir alaihissalam. Pada kaul yang rajih, pada kaul yang kuat dalil, kaul yang marjuh, hak pandangan yang daifnya menyatakan bahawa Khidir bukan Nabi. Khidir adalah setengah daripada awliya ilah. Jadi apa atas pandangan Khidir adalah awliya ilah, setengah daripada awliya ilah, Khidir adalah ketua kepada para awliya. Tapi pandangan kaum yang rajih, Khidir adalah setengah daripada Nabi. Tetapi Khidir bukan Rasul. Khidir bukan Rasul. Khidir setengah daripada Nabi. Yang kita panggil Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan. Nabi Khidir. Kita panggil Nabi Khidir tau. Kita tak panggil Khidir ni awliya. Nabi Khidir. Itu pandangan yang rajih. Khidir adalah seorang Nabi. Tapi Khidir bukan awliya ilah. Yang mana dalam suratul Kahfi tidak menyatakan nama Nabi Khidir. Dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala berfirman, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min ibadina, maka mendapati keduanya. Fawajada, maka mendapati oleh keduanya akan seorang hamba. Seorang hamba di sini kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir. Kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir. Tapi tidak dinyatakan nama Nabi Khidir di dalam tu. Jadi fawajada, maka mendapati oleh keduanya. Fawajada abdan min ibadina, maka mendapati oleh keduanya. Siapa keduanya? Nabi Musa alaihissalam dan teman kepada Nabi Musa alaihissalam. Teman kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu teman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yusha' bin Nun. Jadi fawajada, maka mendapati keduanya, kedua Nabi Musa dan Yusha' bin Nun, abdan akan seorang hamba daripada hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dinyatakan nama. Cuma hamba di sini kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir khilaf pada Nabi, tetapi bukan Rasul. Nabi Khidir bukan Rasul. Nabi Musa alaihissalam Nabi serta Rasul. Nabi Musa alaihissalam adalah setengah daripada ulul azmi yang 5. Setengah daripada ulul azmi yang 5. Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ulul azmi yang 5 tu, Nabi Musa alaihissalam duduk nombor 3. Nabi Musa alaihissalam duduk nombor 3. Nabi SAW
kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa pun Nabi Nuh alaihissalam. Di muka surat 57 ada bicara di surat 57. Yang paling lebih sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian turun kepada 20 orang rasul lagi. Hak baki daripada 25 orang rasul yang pembicaraan minggu lepasnya yang wajib diketahui secara tafsil. Kemudian turun kepada rasul-rasul baki yang lain selain daripada rasul 25. Kemudian turun kepada para anbiya 124,000 tu atas pandangan yang masyhur, walaupun bukan pandangan yang muktamad. Tapi nak ceritanya Nabi Musa AS Nabi serta Rasul dan setengah daripada ulul azmi, ranking nombor 3. Ini kedudukan Nabi Musa AS. Kedudukan Nabi Khidir AS, yang pertama bukan Rasul, Nabi. Dan Nabi Khidir AS sebagai Nabi pun khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebab yang saya tarik panjang tu, sebab ada orang buat banding antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa tu orang syariat, tak siapa makam hakikat. Hak siapa makam hakikat Nabi Khidir AS. Jadi grup mereka ni grup hakikat, bukan grup syariat. Pada ni guru syariatnya macam Nabi Musa AS lah, tak sampai makam hakikat sebagaimana makam Nabi Khidir AS. Dia sebut siapa tu? Nabi Musa AS setengah dia ulul azmi yang 5, duduk nombor 3. Nabi Musa AS ni kalimullah, yang paling banyak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat macam Pok Musa kapung dia buat kali. Pocik Musa ke, Abang Musa ke tau, Haji Musa ke. Dia banding gitu. Nabi Musa ni orang syariat, tak siapa makam hakikat. Tak siapa makam Nabi Khidir AS. Ada ni. Jadi tak apa makam hakikat, dia kena ikut hukum syariat. Bila siapa makam hakikat macam Nabi Khidir, tak payah ikut hukum syariat dah. Hukum syariat mana boleh membunuh. Nabi Khidir bunuh bukan bunuh orang tua yang melakukan kejahatan, bunuh kanak-kanak yang belum berdosa. Syariat tak boleh lah. Tapi bila sampai makam hakikat, dia tak pakai ada syariat. Dia punya huraian. Kemudian dia letaklah mereka itu makam hakikat juga. Makam macam Nabi Khidir jugalah. Maka syariat ni begitulah. Hak terang-terang tolak syariat tu mudah sebab jelas. Tu hak sesat tolak syariat boleh bawa pada kafir zindik, kafir murtad, bukan kafir zindik, kafir yang menafikan syariat. Tu senaki langsung tu, jelas sesak dia, kafir tolak hukum syariat. Hak tak jelas tolak hukum syariat, tapi ilmu syariat dia tak belajar. Bukan setakat tak belajar, dia merendah-rendahkan, dia meremeh-remehkan ilmu syariat. Ilmu sifat 20, sifat 20 tak habis-habis. Ilmu bab hukum taharah, hukum semayang, taharah, hukum semayang tak habis-habis. Dia pelekehkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memang tak belajar. Tapi dia taklah kata mereka sudah tidak duduk di hukum syariat. Mereka tak kata.
Tapi lagak mereka, kelakuan mereka seolah-olah seumpama tu. Tapi mereka tak kata cara jelas. Hak kata cara jelas tu mudahlah. Kami sampai makam hakikat. Sebagaimana makam Nabi Khidir AS, tidak duduk di bawah hukum syariat. Dia sekarang ni, Khidir ni pandangan yang rajih Nabi. Sebagai Nabi akan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Nabi Khidir ni wahyu daripada Allah, bukan duduk di bawah syariat Nabi Musa AS. Nabi Musa terima wahyu daripada Allah, bawa kitab Taurat. Nabi Khidir ni sebagai seorang Nabi mengabdikan diri ke Allah. Allah Ta'ala wahyukan khusus pula pada Nabi Musa AS. Ada ni. Hak mengaku hakikat ni dapat wahyu daripada Allah Ta'ala juga ke? Tidak duduk bawah hukum syariat Nabi SAW ke? Dia pada masa Rasul-Rasul yang terdahulu, Rasul terkadang berbilang pada satu masa. Nabi tak sekiranya Nabi ni. Nabi tak sekiranya lah. Rasul sendiri pun satu dua Rasul pada satu ketika. Hak berbilang Nabi saya kira tu. Jadi Khidir ni Nabi, menerima wahyu daripada Allah. Apa yang dilakukan Nabi Khidir itu wahyu daripada Allah. Ya Allah kurniakan, Allah wahyukan Nabi Khidir sebab dia Nabi. Hak Nabi Musa ni terima wahyu daripada Allah untuk ummah dia, bawa kitab Taurat. Nabi Khidir ni dia hanya Nabi bukan Rasul. Maka Allah Ta'ala wahyukan pada mereka, pada Nabi Khidir secara khusus. Itu bicara Nabi ni, bukan bicara sampai makam hakikat. Makam hakikat ni makam aulia. Ini makam nubuah, makam kenabian. Ada cerita dah ni. Makam risalah, makam kerasulan. Nabi Musa tak sapa makam hakikat syariat. Oh, dengar ngeri sungguhlah. Ada kata dia cakap siapa ni? Pocik Musa ke, Abang Musa ke, Haji Musa kapung dia orang kali. Tak sapa makam hakikat syariat, dia kata. Dia ni cerita ni Nabi Khidir AS. Tidak duduk di bawah syariat Nabi Musa AS. Sebab dia Nabi. Dia terima wahyu daripada Allah. Nabi Musa AS Rasul, bawa kitab Taurat. Kita maklumlah kitab Taurat ni yahkumu bihin nabiyun, menghukum kitab Taurat ni oleh para nabi. Kitab yang kedua yang terbesar selepas daripada Al-Quranul Karim, Taurat ni. Kitab yang kedua yang terbesar selepas daripada Al-Quranul Karim. Nabi-nabi Rasul selepas Nabi Musa berhukum dengan kitab Taurat. Itu kedudukan kitab Taurat bagi Nabi Musa AS. Kena faham molek situ. Sehingga kan Nabi Daud AS sendiri pun berhukum dengan kitab Taurat. Walaupun Nabi Daud ada kitab Zabur. Sebab kitab Zabur hanya mengandungi kisah-kisah dan juga nasihat-nasihat, tidak ada hukum. Jadi Nabi Daud AS yang ada kitab Zabur menghukum dengan kitab Taurat juga. Ini kedudukan Nabi Musa AS. Cuma kisah Nabi Musa dengan Khidir ni, kisah ni ada dalam hadis Bukhari. Kisah ni apabila ditanya oleh kaum dia, ada tak sesiapa di muka bumi ni yang lebih berilmu daripada Nabi Musa AS? Nabi Musa pun jawablah, tak ada. Nabi Musa pun jawab, tak ada. Dah takkan ada orang lain lagi, dia Rasul. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi Nabi Musa jawab, tak ada. Tu jangan pula kita tahu. Nabi Musa ni ujuk takabur dengan ilmu, tak ada makan hakikat. Jangan. Ini Rasul maksum. Tak ada lah, sebab Nabi Musa adalah Rasul pada masa tersebut. Siapa yang lebih berilmu mestilah Rasul. Mestilah Rasul. Kau dijawab pula, ada seseorang yang lebih alim daripada Nabi Musa. Nabi Musa jawab contohnya. Orang nak cari orang lebih alim, tak ikut Nabi Musa AS-nya. Tapi itu semua ni perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, so berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang kita ambil hikmah pengajaran di situ, syariat ni syariat furu' agama lah, cabang agama ni kenapa berubah-ubah. Itu semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kebijaksanaan Allah. Allah nak meletakkan syariat macam mana. Tapi dari segi hakikinya, daripada Allah tak ada keburukan, tak ada kejahatan pun. Yang timbul keburukan, kejahatan apabila pandang kepada pilihan seseorang, perbuatan seseorang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah timbul buruk, timbul jahat. Tapi kalau tilik kepada perkara yang berlaku tu qada azali daripada Allah, tak ada buruk, tak ada jahat. Pandai ni. Timbul buruk jahat hanya kerana tilik pada ikhtiar usaha. Yang hakikinya ikhtiar usaha tu pun qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sampai maqam hakiki, lenyap di basirah aulia ikhtiar usaha diri, maka di basirah aulia hanya Allah Ta'ala. Walaupun pada zahirnya perkara itu perkara buruk dan jahat, tapi di basirah aulia hanya syuhud akan Allah. Tak timbul keburukan kepada mereka. Mereka akan sentiasa alhamdulillah, mengangkatkan kepujian kepada Allah. Sebab apa? Semua itu berlaku adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai maqam ni. Jangan buat lakon. Demo nampak tu benda maksiat. Tu orang berjudi tu. Demo nampak maksiat lah, sebab dia nampak pilihan dan perbuatan orang judi tu. Saya pandang hakikat. Saya tak pandang tu kepada perbuatan orang judi tu. Saya pandang kepada Allah. Ni nak tolak ukur syariat, boleh tunduk kapi zindik. Ni ada orang lakon-lakon seumpama ni. Kamu lain, kamu syariat. Kamu lagi cegah sebab kamu syariat. Sebab kamu pandang itu perbuatan, pilihan dan perbuatan ahli judi. Kamu pandang, kamu ikut syariat, kamu wajib kena tegak. Saya hakikat, saya tak pandang syariat. Saya syuhud akan af'alullah. Gerak dia yang judi itu Allah buat tu. Jadi saya bagi pandangan saya tak ada jahat, sebab hak Tuhan. Mana ada jahat hak Tuhan? Saya tak perlu tegah, dia kata, sebab dia makan hakikat Allah. Badan ni. Ni. Hak ni boleh tunggu dekat kapi zindik ni, jangan main. Tapi kalau betul lah ni aulia ni terserempak dengan judi, aulia sungguh lah, tak perlu cegah pun aulia ni. Terdetik di hati mohon kepada Allah, ya Allah, hentikan ya Allah. Terhenti dengan serta-merta. Ada ni. Sebab ini orang pilihan Allah. Tadi tu orang yang lakon, tu pun orang noh tu. Jangan. Tapi nak ceritanya, kalau kira daripada Allah Ta'ala, semuanya baik berlaku. Mana berlakunya pembunuhan budak itu daripada Allah. Tak ada keburukan di situ. Daripada Allah. Nabi Khidir lakukan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kesalahan.
Syariat Nabi Musa mengharamkan pembunuhan, syariat Nabi SAW mengharamkan pembunuhan. Bila tilik pada perbuatan bunuh tiada barulah timbul jahat. Ada ni. Tapi kalau tilik datang dari Allah, tak ada lah jahat. Faham tak? Hanya pandang pada hukum syariat. Tapi jangan buat mudah ni. Syariat ni hukum Al-Quranul Karim. Syariat hukum kitab Taurat. Syariat Nabi Musa AS. Al-Quranul Karim kalamullah. Taurat kalamullah. Jangan ingat. Itu syariat je. Kita hakikat Allah. Jadi hak Nabi Musa jawab tu tak ada dah orang hak lebih alim atas dunia selain dia tu. Itu hak tak ada salah syariatnya. Bukan kata Nabi Musa ni ujuk ke takabur, jangan begitu. Ini cerita Rasul ni. Tapi banyak hikmah dia. Allah nak jumpakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bila Nabi Khidir AS tu ada kisah dalam hadis Bukhari lah. Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, mana berhajat nak menjadi murid Nabi Khidir AS. Nabi Khidir pun tanyalah, tak cukup ke lagi dengan kita Taurat pada tangan kamu? Tak cukup lagi ke wahyu sentiasa turun kepada kamu? Tak cukup lagi ke? Hak ada di Nabi Khidir ni, hak ni hak Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Khidir. Bukan untuk Nabi Musa AS. Untuk syariat umat Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa nak teruskan juga, nak menuruti akan Nabi Khidir AS. Hak berlaku kisah dalam Suratul Kahfi tu. Bila ceritanya, kalau daripada Allah tak ada keburukan. Tak ada keburukan. Apa yang Nabi Khidir lakukan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam bukan keburukan pada hakikinya, tapi Nabi Khidir tetap tidak menyandarkan apa yang Nabi Khidir lakukan hak rupa buruk tu kepada Allah. Ini saya biasa ini dalil beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara kemarin lah dalam Money FM pukul 6 kemarin. Pukul 6 kemarin dalam Money FM. Saya datangkan dalil berkaitan dengan beradab dengan bahawa tidak disandarkan keburukan kepada Allah. Kebaikan saya disandar kepada Allah. Maka di antara dalilnya adalah kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS lah. Selepas daripada nak berpisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa AS alaihi wassalam, Nabi Khidir pun ceritalah apa dia hikmah di sebalik perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS. Permulaannya Nabi Khidir AS merosakkan perahu. Kita kisah ni kita maklum, perahu tu kepunyaan orang miskin yang kerjanya sebagai nelayan. Nabi Khidir, Nabi Musa alaihi wassalam tumpang. Kemudian Nabi Khidir pula dia merosakkan perahu tu. Hikmah dia kerana di hadapan tu ada seorang raja yang akan rapah perahu yang elok. Dia tengok perahu tu ada cacat, dia takkan rapah. Pandai ni. Lepas tu Nabi Khidir dia cacatkan sedikit perahu tu. Tapi nak ceritanya hak berkaitan dengan cacat perahu, Nabi Khidir tidak sandarkan kepada kehendak Allah. Berbeza dengan Nabi Khidir tegakkan dinding yang runtuh. Yang tersimpan di bawah tu adalah harta kepunyaan bapa kepada dua orang anak yatim. Bapa dua yatim ni bapa orang yang soleh. Jadi di bawah tu ada
terkandung harta. Jadi takut harta tu terbongkar, Nabi Khidir pun tegakkan dinding supaya harta tu tersembunyi. Apabila anak yatim ni besar, dia akan jumpa harta yang tersimpan tu. Sebab harta tu disimpan oleh ayah kedua anak yatim ni. Bila dinding tu runtuh, kemudian akan menyebabkan harta tu akan disedari oleh orang. Kemudian ini dua orang anak yatim. Jadi jumpa di orang lain, tak ada dah lah harta tu, orang ambil kan. Lepas tu Nabi Khidir AS tegakkan kembali dinding yang runtuh, yang di bawah tu tersimpan harta kepunyaan ayah pada dua anak yatim, ayah yang soleh. Hak Nabi Khidir tegakkan dinding tu, Nabi Khidir sandarkan kepada kehendak Allah. Ni mulai ingatlah ayat tu. Tak ingat ayat sepenuhnya pun tak apalah. Ingat hak fa'aradtu an aibaha. Tu. Satu laginya fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Kan baca malam Jumaat tu kan. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahawa aku nak mencacatkan perahu, aku nak merosakkan perahu, aku kehendak. Sebaliknya, tegakkan dinding yang runtuh tanpa minta upah. Nabi Khidir menyatakan bahawa fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh oleh kedua anak yatim, sampai dia dewasa, sampai masa dia kuat, dia boleh ambil harta yang tersimpan. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Sebaliknya Nabi Khidir AS merosakkan perahu. Fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku. Aku kehendak. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Khidir kata Tuhan kau lah kehendak aku rosakkan perahu. Ada. Itu adab. Walaupun hakikinya Nabi Khidir rosakkan perahu kehendak Allah Ta'ala, tapi Nabi Khidir kata kehendak Allah dak. Sebab pada rupa zahirnya buruk, hakikinya itu wahyu daripada Allah, tapi rupa zahirnya buruklah. Tumpang perahu orang miskin, buat rosak pula dah. Sebaliknya, tegakkan dinding yang runtuh tanpa diminta upah. Comel barunya khidmat. Rosakkan perahu orang itu rupa buruk, tegakkan dinding yang runtuh rupa baik. Walaupun hakikinya rupa buruk, rosakkan bahtera, baik di sisi Allah sebab ada hikmah dia. Tapi oleh kerana rupa tu buruk, Nabi Khidir AS fa'aradtu an aibaha, maka bahawa menghendaki oleh aku akan bahawasanya aku merosakkan perahu. Nabi Khidir yang kehendak nak rosak perahu. Tegakkan dinding. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Yang aku tegakkan dinding tu Tuhan engkau yang kehendak. Tapi yang Nabi Khidir rosakkan perahu, aku kehendak. Pada hakikatnya Tuhan lah ke? Dia panggil adab. Mana walaupun Nabi Khidir melakukan perkara yang baik hakikinya, tapi tetap Nabi Khidir beradab, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari segi syariat salah merosakkan barang kepunyaan orang.
Oleh kerana rupa tu buruk, walaupun hakikinya baik, tetap Nabi Khidir beradab dengan Allah, dengan bahawa tidak menyandarkan perbuatan Nabi Khidir yang hakikinya baik di sisi Allah, merasukkan perahu kepada kehendak Allah. Aku kehendak Nabi Khidir beradab. Sebab apa? Rupa buruk. Itu dari segi syariat. Tapi balik pada hakiki, semuanya kebaikan belaka. Pandang pada hakiki qada dan qadar Allah. Tapi bukan sampai makam hakiki ni, hanya pandang sahaja pada hakiki, bicara hakiki, bukan sampai makam. Jangan buat lakung. Macam sebut tadi, jangan buat lakung. Kenapa timbul lakonan-lakonan seumpama tu? Kerana mereka terima ilmu hakikah daripada guru yang tidak mursyid. Mereka terima ilmu hakikah daripada guru yang tidak mursyid. Mana guru yang tidak mursyid? Guru yang menyampaikan ilmu hakikah kepada mereka yang tidak selayaknya. Guru yang menyampaikan ilmu hakikah pada mereka yang tidak selayaknya. Itu tandaan jelas bahawa guru tersebut bukan guru yang mursyid. Kalau guru mursyid, guru yang cerdik, guru yang sebenar, dia tidak akan datangkan ilmu-ilmu hakikah, melainkan kepada orang yang selayaknya. Siapa yang selayaknya? Orang yang tetap ilmu syariah dia dan kejar amal syariah dia. Ilmu syariah dia tetap, kejar, pegangan tetap. Hak syariat zahir pekoh kemah, syariat batin tasawuf kemah, amal pun tetap dah. Amal zahir comel, semayang comel, pelihara mata, telinga, lidah comel, hati baik, tetap dah. Amal batin tetap dah. Barulah dia ajar ilmu-ilmu hakikah. Ni ilmu pegangan pun tak luluh, berpegangan pun salah. Ilmu pekoh semayang pun tak luluh, semayang pun dah betul. Ilmu tasawuf fardhu ain pun tak luluh, taubat pun belum, qada semayang pun belum, buat tinggal semayang. Dia ajar dia ilmu hakikah. Ini bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Yang diajar tu betul-betul satu. Tapi apabila diletak ilmu bukan pada tempat, maka kenalah itu bukan guru yang mursyid. Ajar kitab hikam di tempat yang fardhu ain tauhid tak ada, fardhu ain fiqh tak ada, fardhu ain tasawuf pun tak ada. Faham? Itu kan guru mursyid. Itu membaca sendiri. Kalau berguru pun bukan berguru yang guru yang sebenar. Lepas tu dalam kitab hikam syarahan Tauquf Ulama ni didatangkan perkataan Nabi Isa AS, jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Mutiara ni ilmu-ilmu hakikah. Di tengkok babi, orang syariat pun tak luluh. Jangan kamu gantungkan mutiara di tengkok babi. Mutiara tu perumpamaan pada ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang dalam-dalam, ilmu-ilmu yang suci, ilmu yang penuh barakah kepada mereka yang fardhu ain syariat pun tak lepas. Samalah dalam syarah Tauquf Ulama ni pun didatangkan perkataan jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya. Jangan kamu ajar kalam-kalam hikmah ni. Hikam jamak pada hikmatun. Jangan kamu ajar kalam-kalam hikmah ni kalau bukan ahli, maka ma'anayai kamu akan dia buat bunuh kamu ke dia. Ni dia khoya ni ada maqam lah apa, akhirnya tunduk pada Jabariyah, akhirnya tunduk pada Kapi Zindik. Anaknya kamu akan dia. Dan jangan kamu halang pula ilmu hikmah daripada ahlinya, maka anaknya kamu akan dia. Jangan tegah pula. Kalau berkelakar ajar molek lah, jangan tegah. Nanya pula nanti sebab apa? Sebab mereka tak dapat tahu ilmu-ilmu yang sempurna. Itulah. Jadi faham-fahamlah. Kalau jumpa pergi satu tempat baca kitab hikam, kitab-kitab hakikat, tapi hak tempat tu macam mana fardhu ain tauhid, tak tahu ke mana hala. Fardhu ain fiqh tak ada juga. Faham lah. Itu kan guru yang sebenar. Dia tak reti nak letak.
Tak apalah, kita hakikat pun kita hurah syariat. Cari kitab syariat mudah. Dia bicara hakikat, dia bicara halus. Untuk menyedari seseorang tu berkelaikan tu tidak, payah juga. Tapi kalau hurah syariat, kita boleh kenal lalu lah. Hurah syariat kita boleh kenal lalu. Hurah bab akidah kita boleh kenal. Dia bukan, dia tak lepas ilmu syariat. Hurah bab hukum akan pekoh, boleh tahu. Dia tak ngaji hukum akan pekoh, dia baca sendiri. Ada ni. Di hurah Fatihah tasawuf, boleh nampak lalu. Boleh nampak kejahilan tu. Tapi dia bicara bab tinggi-tinggi ni, kalau dak kemah molek kita dak apa cam. Hurah yang itu salah. Ni timbul golongan sekarang ni. Hakikatlah mereka makam Nabi Khidir. Syariat kamu tu tak apa, itu makam Nabi Musa AS. Nabi Musa pun tak sampai makam hakikat. Kata tergamuk dia cerita. Tapi apa yang berlaku dalam suratul Kahfi itu semuanya ada hikmah belaka. Semuanya ada hikmah. Cuma kita kena cermatlah. Yang berlaku pada Nabi Musa AS wahyu daripada Allah. Yang berlaku pada Nabi Khidir AS wahyu daripada Allah. Ini bukan bicara bab ni ummah ni bukan bicara ummah. Bicara Nabi Musa AS kalimullah. Bicara Nabi Khidir AS, seorang Nabi atas pandangan yang rajih, yang kuat dalil. Bukan nak pergi letak kepada kita hak ummah ni. Kita ummah ni pun hak syariat Nabi SAW pun kena mujahadah molek ba ilmu ba aman. Ni nak pergi lopak makam hakikat lah. Ngaji tata tasawuf hakikat. Gitulah jadi dia. Ini cerita hak Nabi Khidir AS atas pandangan rajih kuat dalil adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Tapi ada setengah pandang mengatakan Khidir adalah seorang aulia illah. Maka Khidir AS adalah ketua sultan kepada aulia illah. Atas pandangan Khidir adalah aulia. Tapi kau yang rajih, kau yang kuat dalil, Khidir adalah setengah daripada para anbiya, setengah daripada nabi-nabi hak 124,000 orang tu. Dan setengah daripada anbiya Sayyidina Khidir AS. Dan bukan daripada anbiya Luqman dan Zulqarnain. Luqman bin Hakim tu. Itu bukan anbiya. Hak cerita tu dalam Al-Quranul Karim, Luqman. Itu bukan anbiya. Dan Zulqarnain, Zulqarnain pun bukan anbiya. Mana Zulqarnain? Iaitu satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar di negeri Yaman. Seorang raja yang soleh bangsa Himyar, di negeri Yaman. Kisah Zulqarnain pun dalam surah apa tu? Fa'inuni biquwatin alja'al bainahum wa bainakum radma tu. Kafi juga dah. Kafi juga. Kisah Zulqarnain tu. Satu kaum minta pertolongan dengan Zulqarnain untuk supaya dibinakan satu dinding antara kaum dengan Ya'juj wa Ma'juj tu. Zulqarnain kata fa'inuni biquwatin aj'al bainahum wa bainakum radma tu. Aku nak jadikan dinding tu. Fa'inuni biquwatin, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan masing-masing dan alat masing-masing. Sebab kaum tu dia tawar kepada Zulqarnain untuk bagi upah. Tawar kepada Zulqarnain untuk bagi upah. Zulqarnain kata, apa yang Allah kurniakan kepada Zulqarnain ni banyak dah. Allah Ta'ala kurnia Zulqarnain. Zulqarnain tak perlu upah dah. Zulqarnain cuma minta supaya mereka kaum tu tolong Zulqarnain dengan kekuatan yang ada, dengan peralatan yang ada. Tak perlu upah-upah dah. Ayat ni dia ambil di situnya tolong menolong.
syariat. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan dan peralatan kamu, tak payah upah-upah. Tolong menolong, ini syariat. Tapi orang salah mengaji hakikat, bukan ilmu hakikat tu salah. Tak boleh minta tolong dengan makhluk, syirik, minta tolong Allah Ta'ala. Tu nak kita hikam tu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridu alaik. Jangan sesekali kamu angkat hajat kamu, kamu pohong hajat kamu pada selain daripada Allah, sebab Allah yang mendatangkan hajat kamu, bukan selain daripada Allah. Makhluk lemah tidak boleh mendatangkan hajat kepada kamu. Jangan sekali-kali kamu angkatkan hajat kamu kepada selain daripada Allah. Itu bicara hakikat. Bicara hakikat. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua ya Allah kami mohon pertolongan, akan dikau jua ya Allah, tidak pada yang lain. Itu hakikat betul lah. Tapi tolong menolong syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil asbab. Hakikinya dalam hadis Tirmizi lah, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta dengan Allah, nak mohon bantuan dengan Allah. Itu hakiki. Hadis Tirmizi tu kan, iza sa'alta, nak minta fas'alillah, minta dengan Allah lah. Wa iza sta'anta, nak minta bantuan, fasta'in billah, minta dengan Allah lah, mohon kepada Allah. Itu hakiki. Oh, syariat banyak. Nabi minta tolong dengan sahabat, sahabat minta tolong dengan Nabi, sahabat minta tolong menolong sesama sahabat. Bukan Nabi cerita kelebihan orang yang Tuhan beri keluasan kepadanya, dia dapat menyempurnakan hajat orang ramai. Orang ramai datang mohon hajat pada dia, dia boleh menyempurnakan hajat. Orang ni pada hari akhirat akan aman sejahtera daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Orang ramai minta hajat dengan dia sebab dia ada keluasan yang dikenakan Allah, dia boleh menyempurnakan hajat, dia akan aman daripada seksa Allah pada hari akhirat. Nabi dah kata orang minta tolong dengan seseorang yang dapat keluasan daripada Allah syirik. Nabi dah kata gitu. Itu syariat tolong menolong. Dia bukan syirik. Ustaz sekarang Ustaz orang banyak Tuhan, dia kata. Kata banyak Tuhan di mana pula? Kita orang Islam, Tuhan yang satu, banyak Tuhan di mana? Tu minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, banyak Tuhan, dia kata. Syirik kepada Allah. Orang tu tanya saya, tahu dah dia salah pengajian. Tahu dah salah pengajian. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridu alaik. Dan kita ikam, jangan angkat hajat pada selain Allah. Allah yang menyempurnakan hajat, Allah yang mendatangkan hajat. Kenapa minta tolong pada selain Allah? Itu hakikat, tak menafikan syariat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Quran perintah tolong menolong kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Itu syariat. Tolong menolong. Tolong macam tadilah. Fa'inuni biquwwatin. Ada Zulkarnain. Tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan dan alat yang ada pada kamu, tak perlu upah dah akan dakunya. Akan Zulkarnain. Tolong menolong. Itu syariat. Hak Nabi Sulaiman alaihissalam tu minta tolong kepada pembesar dia, siapa yang boleh mendatangkan Malikah Ratu Balqis. Ifrit kata dia boleh mendatangkan. Mana sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk, Malikah Balqis tu sudah ada di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tak ambuh lambat. Jawab seorang lelaki, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Jawab sang lelaki yang dikurniakan kitab dan Taurah dan Zabur, aku boleh mendatangkan Malikah Balqis. Engkau kelip mata buka di depan dah. Ni Ifrit kata sebelum kau bangun tempat duduk lambat sikit. Hak lelaki ni kata sekelip mata ada dah Malikah Ratu Balqis tu. Nabi minta tolong siapa?
Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyihad qabla an ya'tuni muslimin. Siapa kau di antara pembesar ni yang boleh mendatangkan mahligai Ratu Balqis? Siapa yang boleh mendatangkan? Nabi Sulaiman minta tolong siapa? Minta tolong pembesar. Pembesar tu makhluk Allah. Itu syariah dia panggil. Ramah Tuhan dia kata, minta tolong tu, minta tolong orang ni. Syirik dia kata. Kata siang kau tua ni. Dah Pak Cik tak pernah ke minta tolong dengan anak menantu apa semua, minta tolong dengan mak haji di rumah. Oh, memanglah nak pergi ke mana-mana minta tolong anak menantu lah dia kata. Sebab anak menantu tak boleh dah jalan jauh-jauh, dekat-dekat boleh. Sebab apa? Sebab ingatan jalan-jalan budak-budak ingat dah. Oh, jadi nak pergi ke mana-mana minta tolong anak menantu lah. Kenapa dah minta tolong Allah? Tak syirik gitu, tak banyak Tuhan gitu. Klik tak kata apa. Tu. Tapi orang tua dia jadi tak tahu dia pakai dah orang panggil. Dan sekarang ni orang ni banyak Tuhan belaka, syirik belaka sebab minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Dia minta tolong anak menantu. Allahumma lah. Kamu dah minta anak menantu, ya Allah sampaikan aku satu tempat. Dah. Apa untuk tolong anak menantu tu makhluk? Syirik lah. Dah pula dia ni. Dah apa-apa hal, dah minta tolong dengan mak haji. Apa-apa mak haji lah. Dia tak tolong. Kenapa minta tolong mak haji? Itu makhluk. Tak syirik gitu. Senyap tak kata apa. Tolong menolong tu syariah. Ada ni. Bukan terkadang kita wajib minta tolong. Terkadang kita wajib minta tolong. Terlantar nak solat tak mampu berwuduk sendiri, tak mampu nak membersihkan najis sendiri, wajib minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan makhluk lah. Wajib situ tu ke kan ke Allahumma, ya Allah aku nak semayang, ya Allah ya Allah engkau wudukkanlah aku, ya Allah ya Allah engkau basuhlah berok aku ni, ya Allah, gitu ya. Minta tolong dengan makhluk lah. Apa hukum dia? Wajib minta tolong sebab kita nak semayang ni. Boleh letak banyak Tuhan orang ni, syirik orang ni. Tapi akhirnya pergi duduk tempat syirik tu juga. Dia tak jadi. Nak ngajak betul dia tak jadi. Sebab ilmu dah duduk tempat mensyirikkan orang. Ustaz ya ke Ustaz kalau semayang tak khusyuk tu tak masuk neraka? Tak apa je. Saya mengaji tak khusyuk masuk wailung Ustaz. Dah haji khusyuk tak? Memang tak Ustaz Lepas tu haji nak masuk wailung lah. Gitu lah. Tu kata dia kata kalau semayang masuk neraka juga. Tak semayang memang dah neraka dah. Tapi kalau semayang neraka juga. Sebaik tak tinggal semayang. Dia jadi dua belah gitu lah. Ustaz tak semayang neraka, tu sahidah dia kata. Tapi kalau semayang neraka juga. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Ya ke Ustaz khusyuk tu sunat. Tak khusyuk ni pahala jadi kurang, tak masuk neraka. Dah iyalah buat sunat. Takkan tinggal bersunat jadi masuk neraka. Tapi rugilah sebab semayang, pahala semayang tidak akan sempurna. Lalu tanya pula, Ustaz kau dah khusyuk tak masuk neraka ke Ustaz tanya pula berulang-ulang. Akhirnya tak ada. Sebab apa? Dia nak pergi tempat hak tak khusyuk masuk neraka. Dia nak masuk neraka. Dia balik semula tempat hak syirik habis orang ni. Tak ada Tuhan habis orang ni. Tempat tu dia suka. Dia suka tempat yang masuk neraka wail. Kata kalau faham gitu bocik kata dengar di budak-budak muda tak semayang bang jadi bang kalau ketawa cik kan bocik balik masjid. Orang tak semayang bang duk wakaf tak semayang bang lah, bukan duk wakaf ni tak semayang. Tak semayang. Dah semayang balik. Ji mana Ji sudah dah semayang? Sudah dah. Khusyuk dah Ji? Haji khusyuk tak? Tak. Haji tak khusyuk masuk wailung. Kita orang duk semayang masuk neraka pun padang sebab tak semayang. Haji semayang tak masuk neraka juga. Baik semayang lagi sebab apa? Sama masuk neraka. Tak jadi bahan kalau ketawa orang gitu. Lepas tu dia ambil ayat tu.
fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahum tu. Tu sangat salah huraian. Lala dalam semayang, lala daripada semayang, orang tinggal semayang, bukan lala dalam sembahyang. Imam Nawawi mengatakan bahawa khusyuk ijma' ulama sunat. Tapi bukan meringankan. Ada orang pula, kalaulah dia nak pakai khusyuk tu sunat, jadi mudah lah. Kita ada masalah. Tak apalah, pergi semayang, kita fikir dalam semayang masalah kita, sebab khusyuk sunat je kan. Yang nganying pula. Sebab nganying. Ini pandangan ulama, ijma' ulama kata Imam Nawawi khusyuk tu sunat. Ya main. Kalau khusyuk sunat sedap. Cuba kita fikir akal. Kalau khusyuk sunat, kita ada masalah. Nak selesai masalah macam mana? Kita semayang. Lepas kita semayang, kita fikir nak buat mana masalah tadi ni. Okey ya, sebab khusyuk sunat dia kata. Nak gitu ke dia kata? Siapa ajar gitu? Dah kalau kata sunat jadi gitu lah. Buat main orang panggil. Ini orang ada masalah. Masalah ilmu satu, masalah hati satu. Dah kita pekoh mana-mana pun khusyuk sunat. Tinggal khusyuk rugilah. Sebab penilaian semayang bergantung pada khusyuk. Tapi tak masuk neraka. Tanya Ustaz, tak masuk neraka Ustaz? Dok, tapi rugilah. Orang tua dah pun tak mampu nak khusyuk sepenuhnya. Sementara orang muda, alhamdulillah lah. Semayang tak sempurna pun banyak semayang sunat. Sunat tu boleh tampunglah kekurangan dalam semayang, khusyuk kurang pun semua. Kan semayang sunat banyak kan. Semayang sunat tu akan menampal kekurangan. Itu hikmah disyariatkan ibadah sunat untuk menampalkan kekurangan. Dah tahu dah semayang kita tu kurang khusyuk, kita usaha dah. Main sunatlah banyak. Memang tak masuk neraka Ustaz tanya apa tanya hilang. Sebab apa? Dia pergi tempat neraka semula. Dia nak pergi tempat neraka. Itu kena cuma lah. Kita hakikah ni, biar kita lepas asah patutnya kemah kejap, amal pun kemah kejap, direzekikan oleh Allah, jumpa guru yang mursyid, kita belajar lah. Kalau tak pun tak apa, itu bukan ilmu fardu ain. Tapi kalau awal-awal di widah ilmu hakikat, itu bukan guru yang mursyid. Alamat dia, tandaan jelas lalu dah. Sebab apa? Sebab ia letak intan beliang bukan di tempat yang sebenar. Dia umpamakan intan beliang ni, kitab-kitab hakikat ni, kitab-kitab yang mulia, kitab-kitab yang tinggi. Tapi nak membicarakannya kena tepat molek. Kadang-kadang dalam pondok pun Tugu tak ngajar kita hikam. Dalam pondok Tugu tak ngajar kita hikam, kita adur napih. Dalam pondok Tugu tak ngajar. Jarang-jarang Tugu je yang mengajar. Tugu yang tak mengajar tu dia tak belajar ke kita hikam, dia belajar sangat. Tugu yang tak mengajar kita adur napih, dia tak belajar ke kita adur napih, dia belajar sangat. Tapi kenapa tak mengajar? Dia fokus pada ilmu syariat. Tu dalam pondok dah. Ni kapung Fatah dah ke mana hala dia ngajar kita hikam. Faham-faham lah. Atau faham-faham. Itu kan guru yang sebenar. Tadi cerita Nabi Khidir, ini cerita Zulkarnain. Fa'inuni biquwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan kamu. Tolong menolong, itu syariah. Tolong menolong itu syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Bukan ya Allah, ada tolong menolong di antara kamu tu syariat dia panggil. Tapi hakikinya wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua ya Allah kami mohon pertolongan hakikinya. Tapi tidak menafikan syariah tu, menolong syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Nabi juga, Iskandar Ar-Rumi, Iskandar Rum, Raja Iskandar. Zulkarnain satu raja, Iskandar Rum pun satu raja, bukan setengah daripada seorang Nabi. Dan setengah daripada Anbiya, terbabi sikit petak dia. Dan setengah daripada Anbiya
Nabi-Nabi Khalid bin Sinan daripada anak cucu Nabi Ismail AS. Dan ia semasa dengan Kisra Anusarwan. Kisra ni gelaran raja, Anusarwan, yang mana dibuat satu dewan besar di Syam yang runtuh pada malam masuknya benih ayah Nabi ke dalam rahim ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Anusarwan, Kisra Anusarwan. Di semasa ni hak Nabi Khalid bin Sinan. Dan Khalid ini kemudian dia Nabi Isa 300 tahun. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi SAW ada lagi Nabi, iaitu Nabi Khalid bin Sinan. Maknanya kemudian Nabi Isa 300 tahun. Menyuruh ia Khalid bin Sinan akan manusia supaya mengikut agama Nabi Isa. Dan setengah daripada Anbiya, Hanzalah bin Safwan, kemudian Khalid 100 tahun dan membunuh akan dia oleh kaumnya. Ini semua Nabi selepas daripada Nabi Isa, sebelum daripada bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah mengatakan 400 tahun senggang, ada setengah mengatakan 600 tahun senggang antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak dapat dengan usaha. Nak jadi Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dengan jalan usaha. Untuk jadi aulia dapat dengan jalan usaha. Nak jadi Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nak jadi aulia boleh dapat dengan jalan usaha. Perbanyakkan amal sunat atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat darajah aulia. Maknanya untuk jadi aulia boleh dapat dengan usaha, tapi untuk jadi seorang nabi tak dapat dengan usaha, bahkan ianya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.